Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan selamat datang kepada semua murid tahun 1 bagi sesi 2021. Tahniah kerana kamu semua telah pun berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga Sekolah Kebangsaan Cakap Jawi. Di sini saya mengambil kesempatan untuk memperkenalkan para pentadbir Sekolah Kebangsaan Cakap Jawi dan juga tentang memberi taklimat sedikit tentang program transisi bagi tahun 2021. Sekarang saya akan memperkenalkan barisan para pentadbir Sekolah Kebangsaan Cangkak Jawi. Ini ialah guru besar, iaitu saya sendiri, Cikgu Norma binti Ishak. Seterusnya, Cikgu Muhammad Khalili bin Abu Bakar yang merupakan penolong kanan pentadbiran. Ini Cikgu Syarizah binti Abdullah yang merupakan penolong kanan hal ehwal murid. Dan seterusnya, Cikgu Muhammad Akhir bin Ahmad adalah guru penolong kanan co-curriculum bagi Sekolah Kebangsaan Cakap Jawi. Kalau dapat diperhatikan di sini, ini adalah sekolah kita. Sekolah kita dengan pemandangan yang sangat menarik, dilatari dengan sawah padi yang menghijau serta barisan gunung ganang nun jauh saujana mata memandang. Untuk makluman semua, di mana terletaknya darjah 1? Darjah 1 terletak di blok ni lah. Blok yang hujung ni berdekatan dengan prasekolah. Blok ini menempatkan tahun 1 dan tahun 2. Saya mengambil kesempatan di sini untuk menerangkan sedikit secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan program transisi tahun 1 bagi tahun 2021. Program transisi ini sebenarnya telah lama diadakan, iaitu bermula daripada tahun 2001 sehingga 2006, di mana pelaksanaannya adalah selama 3 bulan. Selepas itu, mulai tahun 2007 sehingga tahun lepas 2020, pelaksanaan ataupun tempoh pelaksanaannya dipendekkan menjadi 3 minggu. Tetapi pada tahun ini, apabila negara dilanda pandemik COVID-19, di mana ini menyebabkan masa persekolahan telah berkurang dan masalah apabila sekolah dibuka, murid ramai yang tidak hadir ke sekolah. Ini telah menyebabkan penguasaan mereka terhadap kemahiran 3M tu telah merosot. Untuk itu, bagi tahun ini, program transisi tahun 1 2021 telah dipanjangkan sehingga bulan Mac 2021. Tujuannya, kita tengok sinilah tujuannya. Tujuan program transisi ini adalah untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka di sekolah rendah. Kalau kita tengok, kita nak, sebab bila mereka ni, anak-anak kita ni naik ke tahun 1, dia tak sama seperti mereka di prasekolah. Mereka perlu berinteraksi dengan kawan-kawan, cikgu-cikgu di sekolah, melibatkan diri dengan aktiviti dan sebagainya. Jadi untuk itu, minggu transisi ni menjadi persediaan untuk kita membina keyakinan mereka bagi menghadapi semua ni. Antara objektif transisi, program transisi adalah pertama, menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Kalau murid prasekolah yang datang daripada SK Cangkak Jawi tu, dia tak ada masalah sangatlah, sebab murid-murid ni dah biasa dengan persekitaran SK Cangkap Jawi ni.
Tapi kalau murid-murid daripada luar, dia perlukan masa untuk menyesuaikan diri. Objektif seterusnya adalah membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru. Jika sebelum ni murid berinteraksi sesama mereka sahaja di prasekolah, tetapi sekarang bila naik darjah 1, mereka akan bertemu dengan rakan-rakan baru dan juga bertemu dengan guru yang lebih ramai. Jadi tempoh transisi ini adalah tempoh untuk mereka menyesuaikan diri. Objektif seterusnya adalah meningkatkan keyakinan dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran mereka. Melalui program transisi ini, cikgu-cikgu akan melatih anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ni supaya tahu cara berkawan dengan betul, mempunyai nilai yang baik dan sentiasa bersikap positif. Supaya orang kata mereka bersedia untuk menghadapi masa depan lah. Dan seterusnya, objektif seterusnya adalah menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Yang ni perlulah sebab di peringkat transisi ni cikgu-cikgu akan menyediakan kemahiran. Contoh kalau pegang pensel pun masih belum betul, teknik menulis pun masih belum betul. Jadi cikgu-cikgu ni akan membaiki supaya murid tu dapat menguasai kemahiran yang betul dan juga meletakkan pengetahuan-pengetahuan asas supaya mereka dapat menghadapi pembelajaran seterusnya. Dalam program transisi ni dia terbahagi kepada 3 fasa lah. Fasa yang pertama ni 11 hingga 19 Januari ni adalah lebih kepada fasa persediaan yang melibatkan persediaan sekolah lah untuk merancang aktiviti dan sebagainya. Fasa seterusnya, fasa kedua iaitu fasa penyesuaian. Fasa penyesuaian ni adalah mulai 20 sehingga 29 Januari 2021. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni anak-anak kita dalam fasa penyesuaian lah. Sebab tu orang kata fasa ni fasa orientasi. Jadi kita slow-slow. Kita slow-slow. Kalau tengok hari pertama guru kelas hanya memperkenalkan guru kelas dan juga guru-guru subjek. Sebab kita tahu murid-murid ni pun orang kata masih baru, dah tu kena online pula. Jadi kita buat pelan-pelan. Dalam fasa penyesuaian ni terdapat modul yang disediakan. Modul orientasi. Dan dalam modul orientasi ni ada tajuk-tajuk tertentu lah. Contoh rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti suakenal, aktiviti pembelajaran dan juga rehat. Dalam modul orientasi ni cikgu-cikgu akan melatih dan merancang aktiviti untuk memantapkan diri murid-murid tersebut supaya orang kata mereka bersedia untuk ke fasa seterusnya. Fasa ketiga adalah fasa kesediaan yang bermula daripada 1 Februari sehingga 25 Mac 2021. Dalam fasa persediaan ni juga terdapat modul yang disediakan. Jadi cikgu-cikgu perlu mengikut modul yang disediakan. Ini antara tajuk-tajuk yang terdapat di dalam fasa kesediaan. Modul fasa kesediaan seperti saya sihat, saya selamat, mari fikirkan, detektif alam dan juga hidup bersama. Di setiap tajuk ni ada pula sub tajuk. Ada tajuk kecil-kecil dia. Jadi cikgu dalam tempoh 1 Februari hingga 25 Mac ni akan mengajar berdasarkan modul ni. Tujuan fasa-fasa ni diadakan adalah untuk menyediakan murid supaya bersedia dalam aspek sosio-emosi, sikap, nilai serta literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi ni adalah kemahiran 3M tu lah. Membaca, menulis dan mengira. Ini tujuan dia program transisi ni diadakan. Tapi dalam tempoh sekarang ni kita tak boleh laksanakan secara bersemuka. Jadi orang kata banyak masalah sikit lah, kita tak dapat laksanakan 100%.
Okey, dan sekarang ni pelaksanaan program transisi ni adalah melalui kaedah PDPR. Okey, sehinggalah sekolah dibuka semula, barulah kita boleh melaksanakannya secara bersemuka. Okey, dalam tempoh PDPR ni bagaimana program transisi ini dilaksanakan? Okey, ada dua kaedah, iaitu secara online dan juga secara offline. Okey, secara online ni satu-satunya saluran yang kita gunakan sekarang adalah grup WhatsApp. Okey, melalui grup WhatsApp, cikgu-cikgu mungkin akan upload video pendek, mungkin cikgu akan buat perbualan secara live, okey, Google Form, soalan Google Form, quiz dan sebagainya. Jadi kami agak terhad, dan untuk membimbing murid-murid pun agak terhad. Okey. Dan seterusnya adalah secara offline. Secara offline ni adalah rentetan daripada ataupun kesinambungan daripada secara offline. Maksudnya apa yang diterangkan secara offline tu akan ada hubung kaitnya, aktiviti akan diberi secara offline. Tetapi bila dilaksanakan secara offline ni adalah orang kata peranan besarnya kepada ibu bapa lah. Sebab murid-murid ni duduk bersama ibu bapa, masa tu lebih banyak dengan ibu bapa. Jadi kami mengharapkan ibu bapa dapat membimbing anak-anak tuan-tuan dan puan-puan di rumah dengan mungkin buku ataupun lembaran kerja ataupun modul yang guru-guru bagi. Dan jika ibu bapa menghadapi masalah, tidak tahu macam mana nak buat dan sebagainya, boleh orang kata menghubungi guru-guru berkenaan, boleh berbincang dengan guru-guru berkenaan tentang bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Dan di sini saya memang mengharapkan kerjasama ibu bapa, sebab ini untuk anak-anak kita lah. Okey, untuk memastikan pembelajaran itu berlaku. Okey, ini saya terangkan bagaimana satu situasi di mana kerjasama ibu bapa dan guru itu amat penting. Okey, kita tengok secara offline. Secara offline ni mungkin cikgu akan masukkan video dan murid tonton video tersebut. Selepas tu mungkin ada soal jawab bersama guru. Okey. Selepas itu cikgu-cikgu, guru akan menunjukkan mungkin contoh-contoh poster dan sebagainya. Dan untuk di rumah, sebagai kerja rumah, okey, murid diminta menghasilkan poster. Okey, untuk menghasilkan poster ni, inilah peranan ibu bapa di rumah. Maksud dia ibu bapa di rumah tu mungkin boleh duduk bersama dengan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan melukis poster tersebut, mewarna dan sebagainya. Dan di samping itu juga, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menonton bersama-sama video dengan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin bila menonton bersama tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh menekankan apa nilai-nilai murni yang terdapat dalam video tersebut. Dan dalam membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ni, saya tegaskan di sini tak semestinya benda ni berlaku dalam sehari. Maksud dia satu hari yang sama di mana cikgu online. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut masa lapang tuan-tuan dan puan-puan. Maksud dia mungkin waktu pagi tu cikgu online, tuan-tuan dan puan-puan sibuk dengan kerja. Jadi malam tu bila ada kelapangan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah duduk bersama membantu anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan seterusnya hasil kerja tersebut akan dihantar kepada guru untuk guru semak. Inilah orang kata menuntut kerjasama cikgu dan juga ibu bapa demi memastikan kesinambungan pembelajaran anak-anak kita. Okey. Jadi kalau tengok sini kan, orang kata jika ibuku malaikat tanpa sayap, maka ayahku adalah kesatria tanpa kuda. Okey, anak-anak kita ni bukan setakat menjadi tanggungjawab kita, tetapi anak-anak kita ni menganggap ibu dan ayah ni adalah hero, superhero mereka. Jadi kita ni memang main peranan yang besar lah. Sebab orang kata peribadi anak-anak
sebenarnya memang bermula daripada rumah, dan anak-anak ini adalah cermin kita. Jadi demi untuk masa depan mereka, demi untuk kelangsungan pembelajaran mereka, saya memang mengharapkan ibu bapa di rumah dapat mainkan peranan sebaik yang mungkin. Dan jika ada apa-apa masalah berkaitan dengan pembelajaran, maksud dia mungkin tuan-tuan dan puan nak minta tolong cikgu tunjuk ajar bagaimana cara nak ajar membaca dan sebagainya, boleh berhubung dengan cikgu-cikgu yang berkenaan. Okey, dalam keadaan sekarang ni, pandemik yang melanda negara kita, kita tidak ada pilihan lain. Kita tidak boleh menuding jari kepada siapa-siapa pun. Kita perlu bekerjasama demi masa depan anak-anak kita. Itu saja yang boleh saya katakan. Okay, kami di pihak sekolah ni, di pihak guru-guru akan cuba melakukan sebaik mungkin untuk masa depan anak-anak murid kami. Jadi sekian sahaja taklimat saya. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan saya. Jadi untuk itu, sekian dahulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.